Baiklah, hari ini kita akan lihat kembali untuk topik bagi sains komputer 5 bab 1 perkomputeran. Kali ini kita akan lebih fokus pada topik 1.2 seni bina komputer dengan subtopik 1.2.2 konsep asas seni bina komputer von Neumann. Okey. Sebab itu boleh rujuk buku teks muka surat 27. Okey, pada seni bina komputer von Neumann ni kita akan tengok teknologi yang terkini lah yang kita komputer yang ada pada zaman sekarang. Okey, seni bina komputer von Neumann ni adalah dicipta oleh John von Neumann pada 1945. Okey, kita dah tengok 3 komponen sebelum ni, iaitu CPU, unit ingatan dan juga unit peranti input dan juga output. Okey, 3 komponen yang dihubungkan ni, ini adalah konsep seni bina von Neumann. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah di sebelah kiri ni, okey, pada sebelum konsep seni bina von Neumann ni diwujudkan, okey, kita ada 4 komponen. Okey, ada 4 komponen. Kalau boleh lihat yang segitiga ni. Okey, tapi kini lepas kaedah yang baru ni, konsep baru ni, von Neumann keluarkan idea untuk menyimpan atau cara dan data ke dalam unit ingatan, iaitu RAM ni, dan kemudian dia boleh digerakkan ke pemproses CPU. Okey. So sekarang ni konsep seni bina von Neumann ni ada 3 komponen saja yang terlibat, iaitu CPU, unit ingatan dan juga unit I/O. Okey. Untuk komunikasi antara perhubungan antara RAM, CPU dan juga input output ni, okey, akan dihubungkan bersama melalui sistem bus. Okey, melalui sistem bus, perhantaran daripada satu komponen kepada komponen yang lain lah. Okey, sistem bus ni kita bahagikan kepada 2 bahagian, satu bus dalaman dan satu bus luaran. Okey, kita akan tengok macam mana yang dikatakan sebagai bus dalaman dan juga bus luaran. Okey, untuk sistem bus yang pertama, kita tengok sistem bus dalaman. Okey, fungsi sistem bus dalaman ni adalah menghubungkan komponen-komponen dalam pemproses, iaitu terdiri daripada daftar, unit kawalan dan juga ALU yang kita tengok sebelum ni. Okey, untuk bertukar-tukar maklumat. Okey, dekat sini di gambar rajah ni dia menunjukkan, okey, yang anak panah ni kita andaikan sebagai sistem bus dalaman, di mana dia akan berkomunikasi antara satu komponen dengan komponen yang lain dalam CPU, okey, menggunakan sistem bus dalaman. Okey, ini yang berlaku dalam CPU sahaja. Okay, seterusnya kita akan tengok sistem bus yang kedua, iaitu sistem bus luaran. Okay, sistem bus luaran ni sama je konsepnya sistem bus dalaman. Tadi sistem bus dalaman menghubungkan antara di dalam CPU saja, tapi untuk sistem bus luaran ni adalah menghubungkan di luar CPU, iaitu antara pemproses CPU sendiri bersama dengan komponen-komponen luaran daripada CPU seperti unit ingatan dan juga unit peranti input output. Okey. Okey, ada 3 jenis sistem bus dalam sistem bus luaran ni. Okey, yang pertama kita tengok sistem bus yang pertama adalah terdiri daripada sistem bus data. Okey, sistem bus data ni digunakan bagi memindahkan data, okey, antara pemproses, ingatan dan juga peranti input output. Okey, berhubung antara satu sama lain. Okey. Selain itu, bus data ni juga akan memindahkan data antara daftar, unit kawalan dan juga ALU. Okey, sebelum ni kita ada tengok sistem bus dalaman. So, perhubungan dalam sistem dalaman tadi pun, yang CPU tadi pun kita boleh panggil sebagai sistem bus data. Okey, yang seterusnya kita tengok sistem bus yang kedua dalam sistem bus luaran, iaitu bus alamat.
Okey, bas alamat ni digunakan bagi membawa alamat lokasi yang menempatkan data dan arahan dalam ingatan utama. Okey, bas ini juga digunakan bagi mengandungi alamat peranti input dan juga output. Okey, jadi masuk kat sini adalah bas alamat ni dia akan menghantar arahan dan juga data mengikut alamat yang sepatutnya. Okey, seperti kita guna konsep menghantar surat ke rumah, bagi memastikan surat sampai ke rumah yang tepat, kita perlu bagi alamat yang betul. Jadi kita gunakan konsep itu dalam sistem komputer ni. Kita ada bas alamat bagi menghantar arahan ataupun data yang diproses itu ke alamat yang betul. Okey, sama ada dalam ke alamat peranti input output ataupun ke alamat ingatan. Okey, seterusnya kita akan tengok bas yang ketiga dalam sistem bas luaran, iaitu kita panggil sebagai bas kawalan. Okey, bas kawalan ni bas yang mengandungi isyarat kawalan yang digunakan bagi mengawal operasi keseluruhan sistem. Okey, bas kawalan ni adalah bagi mengawal operasi dalam sistem komputer ni. Okey, bagi mengelakkan kesesakan antara penghantaran dan juga penerimaan data dan juga arahan di dalam sesebuah unit komputer. Setelah dilihat dalam seni bina sistem komputer, kita dapat dilihat antara ketiga-tiga komponen dalam seni bina komputer sama ada CPU, unit input output dan juga unit ingatan. Okey, unit CPU memainkan peranan yang paling utama dalam memproses data dan juga arahan. Okey, dia adalah komponen yang paling penting untuk menguruskan data dan juga arahan di dalam sebuah komputer. Okey, kita refresh sedikit komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Yang pertama kita ada komponen daftar, kedua kita ada unit kawalan dan yang ketiga kita ada ALU, unit arithmetic dan logik. Okey, unit daftar ni komponen yang digunakan bagi menyimpan data dan arahan yang dicapai dari ingatan utama daripada storan tadi sebelum dihantar ke ALU untuk diproses dan menyimpan hasil pemprosesan sementara sebelum dihantar ke ingatan utama semula dan dipamerkan melalui peranti output. Okey, sama ada skrin ataupun printer dan sebagainya. Okey, dalam daftar ni kita ada pelbagai contoh jenis daftar yang terlibat. Okey, antaranya kita yang ada kat sini tersenarai ada 5 jenis daftar yang itu terdiri yang pertama program counter, okey, ataupun kita shortkan sebagai PC. Yang kedua kita panggil sebagai accumulator, okey, ACC. Yang ketiga kita ada memory address register iaitu MAR. Kemudian yang keempat kita ada memory data register MDR dan yang kelima kita ada instruction register iaitu IR. Okey, setiap contoh-contoh jenis daftar ni akan memainkan fungsi-fungsinya tersendiri lah. Okey, kamu boleh baca secara ringkas maklumat yang dipaparkan di skrin. Okey, kemudian komponen yang kedua kita ada unit kawalan. Okey, unit kawalan yang menerima dan menjana isyarat-isyarat bagi mengawal operasi keseluruhan sistem komputer. Okey, input utamanya adalah denyutan isyarat dari sistem jam. Okey, unit kawalan mengandungi penyangkut arahan dan logik pemaksaan serta kawalan. Okey, komponen yang ketiga dalam CPU adalah ALU. Dia melakukan operasi-operasi aritmetik seperti operasi-operasi matematik dan juga operasi-operasi logik seperti operasi perbandingan. ALU menerima input dari daftar-daftar dalam CPU dan menghasilkan maklumat untuk dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan.
bagi memastikan pemprosesan data dan juga arahan yang dilakukan di dalam CPU ni berjalan dengan laju dan juga pantas. Okey. Jadi kita ada sistem jam ataupun clock system. Sistem jam ni merupakan satu peranti chip dalam pemproses CPU yang menjana jenutan elektronik pada kadar yang tetap bagi menyeragamkan semua operasi komputer. Maksud kat sini adalah apabila komputer menerima pelbagai arahan-arahan yang diterima dalam bentuk isyarat sama ada daripada peranti input, so dia perlu memproses semua maklumat tu dengan kadar yang pantas. Okey, jadi macam mana kadar kepantasan sistem jam ni beroperasi? Okay, kita ada unit yang digunakan bagi menghitung kadar kelajuan jam dalam pemproses, iaitu dipanggil sebagai Hertz. Okay, kita simbolkan dengan H huruf besar dan juga Z huruf kecil ni, Hertz. Okay. 1 Hertz bersamaan dengan 1 jenutan ataupun kitaran per saat. Kita tengok pada kotak ni, 1 Hertz bersamaan dengan 1 kitaran sesaat. Sekiranya 1 MHz bersamaan dengan 1 juta kitaran sesaat. Maksudnya mega ni adalah bersamaan dengan 1 juta. Kemudian sekiranya 1 GHz bersamaan dengan 1000 MHz ataupun kita sebut sebagai 1 bilion kitaran sesaat. Giga bilion. Okay, jadi sekiranya kita mendapat 1.3 GHz adalah bersamaan dengan 1 bilion 300 juta kitaran sesaat. Okay, itulah cara dia memproses setiap jenutan tu dalam sesaat. Okay, pemproses iaitu CPU akan menggunakan jenutan ini semasa melaksanakan arahan dalam kitaran mesin. Okay. Oleh sebab itu, jika CPU mempunyai kelajuan jam 160 MHz, maka pemproses boleh memproses 160 juta kitaran mesin sesaat, iaitu melaksanakan 160 juta arahan dalam masa 1 saat. Okey, jadi sebab itulah komputer perlu bergerak dengan lebih pantas. Dengan itu, lebih tinggi kelajuan hertz yang diterima, lebih laju komputer tersebut. Okey, lebih tinggi kelajuan CPU, lebih laju komputer untuk melaksanakan arahan. Okey, contoh kelajuan CPU adalah seperti yang bawah ni. Okey, ada 3 contoh kat bawah ni. Okey, ini biasa kita nampak dalam senarai apabila kita nak membeli sebuah peralatan komputer. Okey, ini adalah bacaan-bacaan CPU yang ada dalam pasaran kini, antara contoh dia.